Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini kita dapat sambung sedikit lagi perbincangan kita dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman. Kita berada dalam surah Al-Anbiya, surah yang ke-21, juzuk yang ke-17. Dalam ayat yang lepas kita bincang, pertama Allah SWT menyebut bahawa Allah menghantar Rasul ini daripada kalangan manusia. Dan semua mereka ni diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka ni hidup seperti mana manusia yang biasa. Dan Allah SWT juga memberi panduan kepada kita bahawa kita adalah bertanya kepada mereka yang ahli ataupun mereka yang tahu ataupun pakar sekiranya kita tidak tahu dalam apa-apa perkara sekalipun. Ini adalah kaedah ataupun dasar umum yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dua benda besar yang kita bincang dulu. Malam ini kita sambung sedikit lagi dengan ayat ke-16 surah Al-Anbiya, iaitu ayatnya yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan ingatlah tidaklah kami menjadikan langit dan bumi serta segala yang ada di antaranya secara main-main. Jadi Tuhan ayat ni Tuhan buat langit dan bumi ni dengan segala isinya. Tuhan bukan buat main-main, tidak saja supaya kita pergi patah buat istana lah, buat gapo, tidak lagu tu. Tapi ada tujuan yang dikenaki. Di bawah ni dia tulis Allah Taala menjadikan seluruh alam dan segala yang ada padanya ya demikian indah dan menakjubkan, bukanlah untuk hiburan dan permainan, tetapi dengan tujuan dan hikmah-hikmah yang telah ditentukannya, terutama untuk mengenal Allah Azza wa Jalla yang menjadikannya serta beribadat kepadanya. Oleh itu kajilah dan selidikilah segala yang ada di bumi dan di langit untuk mendapat faedah-faedah yang besar. Kemudian gunakanlah ia dengan sebaik-baiknya serta bersyukurlah akan nikmat-nikmat Allah yang tidak terhingga itu. Di ayat ni dalam surah Dukhan tu kata wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin. Dalam ayat ni dalam surah Al-Anbiya tu kata wa ma khalaqnas samaa. Dia tak guna samawat. Tu beza dia sikit ya. Tapi maknanya sama jelah. Cuma dalam tu dia samawat ni jamak ataupun plural, langit-langit. Hak ni dia sebut langit saja. Mana langit tu termasuklah 7 lapisan petala langit, 7 petala bumi. Kalau kita orang Melayu sebut 7 petala bumi, 7 petala langit. Maksudnya 7 lapisan, 7 pikat langit dan juga bumi. Jadi itu ayat tujuan Tuhan buat ni pertama ialah untuk menjadi bukti kekuasaan dan kebesaran Allah. Itu nombor satu sekali. Tuhan buat langit dan bumi ni so kita nampak kehebatan, kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Boleh buat cuaca yang berbeza, tumbuhan yang pelbagai, binatang yang aneka ragam, muka bumi yang berlainan. Tak serupa berlaku kan? Antara satu benua dengan satu benua. Kita ni benua Asia. Dalam benua Asia ni ada macam-macam. Muka bumi yang berbeza-beza. Malaysia, tanah Melayu dengan Sumatera, dengan tanah Jawa, dengan Kalimantan, dengan Filipina, dengan Thailand. Serupa tak serupa berlaku tu. Di segi rupa buminya, orangnya, kecepenya, budayanya, tumbuh-tumbuhannya, semua tak serupa. Kalau kita pergi benua India pula lain pula. Benua Cina lain pula. Pergi benua Eropah lain. Batu benua apa ni dia panggil Asia Barat lagu lain. Semua ni tak sama. Semua ini menunjukkan kebesaran Tuhan. Cuaca berlainan kan. Ada tempat tak ada musim. Kalau kita ni musim pun tidak rasmi lah. Tidak masuk dalam istilah musim banjir, musim hujan dengan musim tidak hujan. Tapi ada beberapa negara yang ada 4 musim.
musim apa ni, musim bunga, musim luruh, musim sejuk dan musim panas. Ada negara ada 2 musim ya. Dan ada negara ni tak ada musim. Sebab kita tengok Iceland kan. Antartika Iceland tu dia siari dia 6 bulan, malam dia 6 bulan. Bayar kan matahari cerah 6 bulan. Tak ada siang, tak ada malam. Saya ada siang saja, malam tak ada. Dan bila dia mari malam gelap gulita 6 bulan pula. Bayarlah. Lagu mana kita nak duduk. Kalau macam di Finland, satu bandar nama Tromsø. Saya pergi mula di Tromsø ni, tak ada waktu asar. Dia tak ada waktu asar. Masuk Zuhur, mari ngori. Kalau nak semaya juga ada dia panduan, tapi tak ada setengah jam. Masuk tu tak sampai setengah jam. Kalau kita balik, terlepas waktu asar. Tapi hak resminya tak ada. Dia tak ada asar tu, tak ada. Pokok kita ni ada waktu asar, tak ada. Ni dia Zuhur duduk berapa jam, mari ngori lah tu. Jadi cuma ada ulama buat, mana ambil masa setengah jam tu sebelum maghrib bolehlah kita mayasa. Jadi bayar kehidupan ni yang berbeza, dan semua ni ialah menjadi tanda kebesaran Tuhan, kebijaksanaan Tuhan, kehebatan Tuhan, boleh buat macam-macam. Atas diri kita manusia seorang ni pun kalau kita perhati, hamba selalu sebut dan memang mengagumkan kita lidah lah. Lidah kita ni orang Cina, orang Melayu, orang India, orang berapa pun lidah ni di segi biologinya serupa Lagu tu ya lidah kita ni. Unsur yang menjadikan lidah. Lagu tu ya. Tak ada beza lidah Melayu, lidah Cina ni. Di segi biologi sainsnya. Tapi lidah ni boleh kecek macam-macam bahasa. Lidah hak serupa ni. Orang Cina kecek lain, India kecek lain. Orang Thailand kecek lain. Tu di segi bahasa. Atas orang pula, kadang-kadang orang boleh kecek 5 bahasa, 6 bahasa. Lidah kita, apa kita ni? Melayu boleh, kecek putih boleh, lidah ni juga. Dia kenal lagu mana tu biar putih. Kalau kita fikir lagu mana dia boleh ejah. Kita ejah ke mana? Kalau kereta 4-wheel drive ni, dia kena pasal skak pulis keru tu, baru jadi 4-wheel drive. Atau pecek automatik. Ni lidah kita. Duk kecek Melayu molek-molek tu biar geling. Kecek Melayu molek-molek tu biar orang putih. Lidah tu ulur. Ni nak ayat. Tu yang buat tu lagu mana? Pernah kalau kita memikir sampai setara tu. Dengan lidah yang serupa tak payah dia nak kata tak nak kecek Cina tukar. Boleh lidah lain. Nak kecek India boleh lidah lain. Duk. Tu nak ayat. Situ bukan kita memikir. Masya Allah. Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan boleh buat atas kita seorang baru tak pergi banyak lagi. Bakal kita nak pergi sikit lagi ke tanah. Kita buat kebun. Dalam kebun kita ada mokte, ada deria, ada lasak, ada duku, ada dokong. Kita tanam macam-macam. Rasa serupa ke tak? Tak serupa. Deria rasa lagu lain. Duku lagu lain. Mokte lagu lain. Padahal tanah tu ulur. Tanah tu lah juga. Apa jadi tubik rasa lain-lain? Apa kita kan kalau kita makan nasi berani. Berok lebih kurang belakang. Pasal nasi berani belakang. Tak ada kata hak ni tubik najis lah. Tak pasal nasi berani. Tapi hak ni tanah yang sama, kebun yang sama, pokok ni tubik rasa etok serupa. Rupa satu hal dah. Rupa mokte. Deria rupa dia. Tapi rasa tu. Patutnya kalau dia seduk daripada tanah yang sama, rasa akan jadi serupa. Tuhan buat setiap pokok ni dia ambil daripada tanah ni nutrients yang dia nak ya. Pokok motel ni dia seduk dia nak dalam tanah. Dia pilih. Dalam tanah tu ada macam-macam nutrients. Kalau kita makan ni kita ada belakang dah itu. Tapi kalau pokok dia pilih dia nak ya. Sebab tu rasa dia lagu tu. Motel dia tak ambil pokok dia ambil dia. Duku dia seduk dia. Sebab tu setiap pokok ni tubik rasa lain-lain. Dia pilih dalam tanah. Dalam tanah tu macam-macam jenis bagi ada. Hak ni seduk, hak ni dia tak berebut tu. Tu nak ayat. Siapa dia hajar? Mung dia, mung seduk ni ya. Motel mung seduk ni. Salahnya waktu kan? Dak keleleh lek kita. Dia kunyit, rasa orang motel. Menyupuh garuk kita. Sebagai contohnya. Makan doko rasa orang motel. Nyupuh lah kita. Ni situ tu nak ayat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, kebijaksanaan Tuhan.
Al-Hakim, Al-Khaliq, Al-Badi'. Nama Tuhan tu macam-macam. Al-Musawwir. Musawwir ni kalau kita kat lukis rupa. Rupa Derian, rupa Moktai, rupa orang Melayu, rupa orang Cina, orang Indonesia. Tu Al-Musawwir. Badi' ni dia cipta ni. Langit, bumi, awal, gapo semua ni. Okey kok tu, okey kok ni, okey kok ni. Macam-macam. Tu Tuhan. Sebab tu nama Tuhan tu macam-macam. Nak royak sifat Allah. Al-Musawwir, Al-Khaliq, Al-Musawwir, Al-Muhaimin, Al-Gapo ni 99 ni. Sifat-sifat nama dan juga sifat Allah. Kalau kita baca dalam kitab tu, dia panggil Al-Asma' Al-Husna. Tapi nama ni ialah menggambarkan sifat Tuhan. Kalau kita kata mamak gagah, mamak angin, mamak derah. Mamak tu lah juga unggah derah pun dia, gagah pun duduk ke dia. Jadi tapi mamak tu lah. Ada banyak sifat dengan mamak, makan banyak pun dia. Unggah derah pun dia, ring gagah pun dia. Cepat pun dia. Mamak tu juga. Jadi tu bandingnya Allah SWT ni bila ada 99 ni Tuhan nyesok. Sebab tu nama hak sebenarnya ialah Allah tu sebutin lah. Allah tu ismu zat. Nama Tuhan yang paling utama nak pecah-pecah tak boleh tu. Marilah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Qudus, Al-Malik. Mari macam-macam tu nak ayat gambar nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi balik pada ni, tadi Tuhan kata aku buat ni tidak saja. Bukan supaya kita manusia main-main. Lau aradna an nattakhidha lahwa lattakhaznahu min ladunna in kunna fa'ilin. Sekiranya kami hendak mengambil sesuatu untuk hiburan, tentulah kami akan mengambilnya dari sisi kami tidak melakukannya. Yakni meskipun demikian Tuhan tidak main. Boleh kalau main. Apa kita pergi apa ni kespela, pergi anak karing buat belaga, pergi kuro. Nak main lah tu. Pergi kuro bohai dalam selok kuro duk gini lenggok macam dah hai dalam. Apa orang pergi kuro ni orang tak bohai dalam. Dia boh dalam bekas tu air dalam. Hak tu duk gini kuro. Melenggok nak cari oksigen. Sial ke dia. Dia kena ada tempat dia boleh duduk naik. Kuro ni bukan pasal dia duduk dalam air supaya ikan. Tapi kadang-kadang kita tak reti pergi kuro buat air dalam supaya pergi ikan. Nyanyo ke kuro. Tapi tak ada arah dia tak boleh komplain. Sebab tidak hari-hari dia mau tak wakil. Dia ngadu hak tak wakil berkali. Tu nak ayat. Jadi tidak main. Tuhan buat ni tak main. Kalau Tuhan nak main pun Tuhan main dengan kita mau ni. Kalau nak main dengan kita, muka dia boleh buat belakang kan. Hari ni rupa lagu ni, esok tu muka lagu lain. Boleh buat, berubah. Tapi Tuhan tak buat lah. Tuhan kata, in kunna fa'ili kalau kami nak buat. Tapi kami tidak buat. Sebab bukan pasal dia. Tuhan ni bukan pasal jenis main, jenis buat masa, jenis galik ni. Bukan pasal dia. Kok galik ke apa ni kita. Lalai kerik lah, apa ni kita belakang tu. Tuhan ni bukan lagu tu. Kemudian dia kata bal naqzifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq walakumul wailu mimma tasifun. Bahkan kami sentiasa mengarahkan yang benar menentang yang salah. Lalu ia menghancurkannya, maka dengan serta-merta hilang lenyaplah ia. Dan tetaplah kecelakaan akan menimpa kamu disebabkan apa yang kamu sifatkan terhadap kami. Jadi Tuhan ni semua dia nak suruh kebenaran ni berlawan dengan kebatilan. Dan akhirnya natijahnya kata Tuhan ni kebenaran akan benar. Cuma masa saja. Akhirnya benar kebenaran. Tapi masa tu mungkin lama lah. Perjuangan apa tu masa lama. Nabi sendiri pun nak boleh ke tubuh negara Islam. Habis masa di Mekah 13 tahun. 13 tahun duduk Mekah. Padahal kalau Tuhan nak buat setahun benar dah. Sehari boleh benar. Tapi Tuhan sendiri bui 13 tahun. Berlawan dengan kafir musyrik. Kena pekong, tahik unta, kena jeruk tali tekok, kena maki, kena sopoh, kena kata macam-macam. Sebab tu kalau orang kata kita, orang apa kita pun kita seruk kaluk lah. Tama-tama kalau orang kata tu tak tahu berapa satu. Orang tak tahu satu. Memang kerja dia. Orang tua kata kalau angin nyaluk, kaluk apa? Muka kerja dia. Nyaluk tu kerja angin. Kalau tak nyaluk, orang tak panggil angin. Jadi kita tu kaluk. Apa angin ni nyaluk? Memang kerja dia.
Jadilah betulah kita dalam hidup. Bila kita bawa barang betul, bawa agama ni, orang nak kata gapo, boleh kata pergi kerja dia. Kita buat kerja kita. Kerja kita ni menyampaikan Islam. Bawa Islam, ajak orang mari kepada Islam, tegakkan Islam. Tu kerja kita ni. Orang nak kata pergilah. Bukan kerana kita salah. Nabi ke orang tak kata. Ni contoh Nabi sini. Nabi ni ke orang tak kata. Nabi ni tak ada lah manusia terbaik, pilihan Tuhan. Orang pun kenal dia berjuru. Tapi bila dia bawa Islam, bawa kebenaran, dia kata macam-macam gila lah, penyair lah, tukar sihir lah. Macam-macam kata kau Nabi ni. Jadi pelik apa kalau boleh kata kita ni? Orang kata kita, kata gila. Selagi kita ni yakin kita duduk atas jalan yang betul. Berdasarkan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab akhirnya Islam ni akan benar. Kalau ni orang duduk belawai di Palestin tu, di Gaza, tak tahu bila tu nak habis. Kita tak nampak jalan sebenarnya, zahirnya nak benar. Tapi perjuangan itu kena berjuang. Berjuang lah semua kata Allah tahu dah nak kalah belawai kat apa. Bukan soal kalah benar. Soalnya kita belawai. Kita menegakkan kebenaran. Bawa agama. Benar kalah bukan kerja kita. Benar kalah ni kerja Tuhan. Kerja Allah SWT. Sebab tu saya selalu sebut Nabi-Nabi Rasul bukan semuanya benar. Pada fikiran manusia. Ada Nabi siapa kena bunuh. Nabi Yahya kena bunuh. Nabi Zakaria kena bunuh. Nabi Yahya ni kena sembelih, kena kat tekak lah. Pacung, buh, pala, dia dalam bokor. Wi kau raja. King Herod pada waktu tu di Palestin. Nabi Zakaria nusuk dalam pokok kayu, orang mai gaji. Siapa tu putus tubuh dia. Mana bukan semua Nabi ni benar pada mata pada pandangan dunia. Tapi pada pandangan agama, pada pandangan Tuhan benar lah. Apa benar? Sebab dia duduk atas kebenaran. Duduk atas hak molek, duduk atas betul. Orang kata gapo pun dia tak ganjak. Itu benar kita duduk situ benar. Bukan benar ni nanti jadi ada kerajaan, ada kuasa, ada gapo. Dah. Konsep benar dalam Islam dia panggil al-falah tu berbeza dengan kita ataupun dengan pandangan manusia biasa. Sebab tu semaya ni antara salah satu tersuruh semaya ni hayya 'alal falah. Marilah kita mencapai kemenangan. Al-falah situ maksudnya kemenangan. Kemenangan ke apa dalam semaya? Boleh pitih kau? Boleh pakak kau? Boleh kaya kau? Boleh senil kau? Tak. Tapi apa kalau orang tu mari semaya, dia dianggap berjaya. Pasal dia berjaya mengatasi kehendak nafsu dia. Masa tu contohnya waktu subuh. Subuh ni tanya sedap tidur. Tak kata kau rambut pun. Sedap nak tidur. Kau orang bel kau tarik kalim. Tama-tama kalau sejuk pula, pas kalau bangun kena mandi, kohol lah tak si bangun. Satunya. Tapi kita bangun juga. Ngatuk pun kita bangun, sejuk pun kita bangun. Itu makna berjaya dah kita. Berjaya mengatasi nafsu kita. Nafsu nak sedap, nafsu nak rehat. Nafsu malah. Kita lawan belakang boleh bangun. Duk kerja sibuk-sibuk. Kedai ke mana, tiba-tiba masuk waktu zuhur. Kita tinggal kerja, pergi semai zuhur. Benar dalam kita. Pasal kita letak besar seruai Tuhan daripada hijau buat kita. Orang duduk jual pasal malam. Bawa rebel tutup mata 15 minit pergi semaya. Kita berjaya dah tu. Mungkin kalau kita mikir jaya kok mana rugi 15 minit tu ramai mana orang mari. Sebab time tu biasa time ramai, time ngorek itu. Perhatilah pasal malam kau kedak, time ngorek itu ramai. Hak di rumah pula nak ngorek lala start kereta, start motor gimana nu makan. Kuih tiar keren macam tu. Ataupun pergi situ ke sini. Hak sedap dengan luar pendek. Gak nak masa mana nak maya? Ngorek 7.20 20 lah kita kata. Pukul 7 suku dia siapa kedah. Masa mana dia nak maya? Contoh paling mudah. Jadi sebab tu orang mari semaya ni orang berjaya pasal dia boleh tinggal kepentingan dunia, kepentingan diri dia, nafsu dia, gapo ni, dia letak Tuhan depan. Itulah kemenangannya. Pasal kita ni makhluk rohani. Tubuh kita ni bersifat sementara. Hakikatnya kita manusia ni makhluk rohani. Sebab rohani kita ni esok bertemu dengan Tuhan. Terima azab, terima nikmat. Rohani kita, bukan tubuh kasar kita.
Jadi kalau kita duduk peraja kepada tubuh kasar kita siapa tinggal agama, kita gagal dalam hidup kita. Kita sudah gagal. Pasal kita duduk jaga barang hak tidak kekal. Supaya setengah orang jaga kau kereta lebih pada jaga bini. Bini tutup pintu derah marah. Oh, kereta baru ni nyerembah kita mau gitu. Jadi besar kereta pada bini. Ada orang lagu tu. Jadi maknanya tak kena dah tu. Patutnya bini lah nombor satu pada kereta. Kereta ni setakat naik tu, malam tinggal tanah. Ada orang masuk dalam bilik. Ada kita masuk dalam bilik. Kereta kau 400,000 kita tak naik tahu. Duk tanah tu. Cuma saya pun alam. Bini ni walaupun tak sapa 400,000, mas kahwin dia 1,000 serba satu. Kalau zaman dulu 500 riyal ya. Mas kahwin ni. Tapi hak tu lah hak kita masuk dalam bilik tidur. Hak duduk sekali dengan kita gapo tu. Tu nak oyak, nak sebetul situ ya. Kita agama aja pula gitulah. Sebab tu benda-benda ibadat ni Tuhan tak uwi. Apa ni? Keuntungan kebenaran di dunia. Bukan Tuhan tak boleh bui. Tuhan boleh bui. Tuhan boleh berlaku sebab Tuhan ni maha kaya kan. Macam apa kata? Dia boleh buat kita semaya sudah maya ada piti 50 riyal bawah sejadah. Dia boleh buat. Bukan setakat jamu nasi kambing, bukan setakat teo, bukan setakat piti 5 riyal. 50 riyal Tuhan boleh bui. Setiap kali semaya selok sejadah ada 50 riyal. Tapi apa Tuhan tak buat? Apa Tuhan tak buat? Dia nak ajar kita lah supaya meletakkan kerohanian lebih tinggi. Kalau buat lagu tu berebut orang pakat semaya. Dia gitu kan? Sudah maya 50 riyal. Sudah maya 50 riyal. Oh berebut. Pakat tunggu bel apa lambat ni bel masa nak maya. Nak 50 riyal. Jadi akhirnya semaya bel kita kerana apa? Kerana biti 50 riyal bukan kerana Tuhan. Tu soal sebenarnya duk gitu. Jadi Tuhan sengaja buat ni nak ajar kita mengutamakan rohani. Benda yang bersifat maknawi lebih daripada kebenaran. Sebab benda-benda ni, kalau kita panggil dunia dalam istilah ni, benda yang bersifat sementara. Dia tidak lama. Yang kita baca dalam surah Al-Kahfi tu kan. Dia ni ada kebun ke apa, sedak agah. Apa, tapi dia Tuhan nak buat. Mari kita kedai Tuhan, terbakar. Habis 2 butir kebun hang, tak boleh buat agah satu. Tak masa tu pula, bomba pun tak ada. Kalau ramai ada bomba ni hang dulu kadang-kadang baru bomba siapa. Moga wish dia buat nak. Pasal wish dia dah lain. Yang alamat nak serupa. Siapa-siapa pun rumah lain. Kona pula kat siapa dia boleh habis dalam rumah tu. Nak sembuh tak boleh. Sebab tu kata kita tengok ke bomba dia sembuh keliling. Dia tak sembuh rumah terbakar. Hamba kata pernah tengok. Buat apa pelik. Pasal dia tahu dah tak boleh selamat dah. Tebih sembuh tu pun tak selamat dah. Baik sembuh hak tepi-tepi tu hak tu hak lebih penting nak jaga. Dia ada sebab dia. Tu nak ayat contohnya gitu. Jadi ni antara hak disebut yang kita boleh huraikan. Jadi Tuhan ni memang dia buat semua kebenaran ni akan bertembung. Bertembung dengan kebatilan. Bertemu. Bila kita wayak benda betul dia akan mari lalu. Halangi, cabaran. Jadi kita kena teruk juga. Supaya insya-Allah siapa masa benar kita. Kalau kita baca dari sejarah, kalau siapa-siapa tengok Netflix cerita Eturu, Osman, pengasas kerajaan Osmania. Kalau tengok dari cerita dan kita baca buku hampir mustahil benar. Pada ada akalnya tak benar. Tak benar demo ni. Dah tentera ada 500 orang. Nak berlawan dengan Kristian ribu-ribu. Nak berlawan dengan Mongol ribu-ribu. Dia ada 500 orang. Tapi tengok sejarah membuktikan Osman ni berjaya mewujudkan sebuah kerajaan akhir. Kerajaan Osmania. Berapa lama bertahan? Jatuh tahun 1924 baru jatuh. Berlawan dengan Mongol, berlawan dengan Kristian di Konstantinopel pada waktu itu. Jadi di segi adat kalau kita memikir adat, tak akan benar remon ni. Dengan jumlah yang sedikit, pitih tak banyak, tapi pertolongan Tuhan tu mari. Kerana dia lawan, dia tawakal, dia ikhtiar, Tuhan tolong macam-macam cara yang tak boleh terfikir dalam kepala. Akhirnya benar. Tentera Islam zaman dulu lagu tu tak penuh dalam sejarah kalau kita baca buku. Tentera Islam ni lebih ramah pada musuh. Biasanya tentera Islam ni kurang sama pada musuh. Tapi benar perang.
Dalam satu peperangan ke apa tu? Tentera Islam ada berapa ribu ya. Lawan dengan musuh 20,000. Tentera Rom pada waktu tu 20,000. Perang Mu'tah tak silap, perang Mu'tah. Tentera Islam ada dalam lebih kurang 5,000 ya. Bayar 5,000 lawan 20,000. Lepas sore mati panglima. Perang Tolhah mati ke apa? Zaid bin Harithah mati, Ja'far As-Sadiq mati, sepupu Nabi, akhirnya Khalid ambil alih. Barulah benar perang. Baru benar perang. Tiga panglima utama, kalau kita ketua terus angkatan tentera mati. Ja'far mati. Ja'far ni bawa panji-panji Islam. Orang kerak tangan putus. Gak pegang tangan kiri. Kerak pula tangan kiri putus, peluk. Peluk dengan hak ada ni, peluk dera tak sampai jatuh dera. Akhir orang pacung, mati. Orang lain pegang dera bagi peluk perang. Sampai 3 orang mati. Dari perang itu 3 panglima Islam mati. Akhir Khalid Al-Walid ambil alih. Khalid Al-Walid susuh mula, undur dulu, susuh mula perang baru ni. Tu nak ayat sejarah tu. 5,000 lawan 20,000. Bayar. Kita sama seorang betul kecil. Ni apa? Pertolongan Tuhan. Akalnya di segi hukum akal tak benar. Logik akal tak akan benar. Supaya orang Palestin duk lawan Israel, akalnya tak benar. Di segi akal, dengan jumlah sikit, dengan senjata, tapi pertolongan Tuhan. Dia akan mari dalam bentuk yang kita nak fikir. Satu masa Tuhan akan beri kemenangan. Sebab Nabi pun sebut, Baitul Maqdis ni akan dikuasai balik. Satu masa akan benar, Yahudi ni akan kalah semua. Keyakinan kita, sebab dia sebut mula Konstantinopel kan. Konstantinopel ni benteng Byzantine yang paling kuat di timur. Di timur ni. Byzantine, Konstantinopel. Tapi Nabi sebut tu akan dibuka la tuftahunna Konstantinia. Kota Konstantinopel ni akan dibuka di ta'aluki. Suatu masa Nabi kata, khairul amir amiruha wa khairul juyush zalikal jaish. Pemimpin yang terbaiklah pemimpin yang membuka kota Konstantinopel. Dan tentera itulah tentera yang terbaik. Nabi kecek ni di Madinah. Benda ni berlaku bila? Pada zaman kerajaan Osmaniyah. Muhammad Al-Fatih. Anak kepada Sultan Murad yang kedua. Sultan Murad yang kedua ni Muhammad Al-Fatih. Gelar dia Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad yang kedua. Gelar Al-Fatih itu the conqueror. Dia yang menakluki Konstantinopel. Lama mana masa? 800 tahun. Hak Nabi kecek tu dengan hak berlakunya 800 tahun. Oh ya. Berapa ramai orang mati di serai Konstantinopel sebab nak ambil daripada makna hadis Nabi itu. Tak benar juga, tak benar, tapi benar berlaku kemudian 800 tahun. Bayar. Salah seorang sahabat tu Abu Ayyub mati, pergi perang mati. Nak pergi juga bila nak pergi serai Konstantinopel sebab dia nak masuk dalam hadis Nabi itu, tentera yang terbaik. Masa tu umur dia 80 lebih. 80 lebih. Orang kata segilah, tua dah ni. Tak apa, aku nak pergi juga. Pergi juga mati tak ada perang. Engkau tua 80 tahun. Kita tua 80 tahun ni mujud jumpa masjid mujud. Nah kita ni. Ni 80 tahun rela pergi perang lagi, akhir mati. Tentera Islam ni takut orang kafir tahu kubur dia susu. Kubur dia ni disembunyikan. Tanah mana? Bawah benteng. Gali lubang tepi benteng tu, simpan mayat situ. Tak siapa orang tahu. Tak ada tanda, tak ada gapo. Mati tu. Abu Ayyub Al-Ansari nama dia. Orang golongan Ansar, orang Madinah. Jumpa kubur ni bila? Bila Muhammad Al-Fatih. Serai menakluki Konstantinopel benar. Dia tahu cerita Abu Ayyub ni mati situ. Nak cari kubur, tok guru dia ni sufi, ulama tasawuf yang besar kerana pimpinan guru dia ni dia jadi hebat. Guru dia ni boleh mimpi ayat kubur dia duduk sini. Pergi gali, jumpa mayat. Lalu ni ada kalau kita pergi Konstantinopel Istanbul lah. Lalu ni panggil Istanbul. Masa tu Konstantinopel. Istanbul tu ada kubur Abu Ayyub Al-Ansari. Orang buat masjid tepi dia. Ayub Sultan. Dia kalau dia orang Turki dia panggil Ayub Sultan. Kalau sebut Ayub Sultan tahu. Kalau sebut Abu Ayyub banyak orang Turki tak tahu. Sebut Ayub Sultan jadi tempat salah satu tempat orang melancong. Saya pergi 2-3 kali dah, pergi semaya di masjid tu apa semua. Ni nak cerita berlaku ni.
Nak royak lama masa tu bukan soal dia. Tapi akhir sampai masa tu lebih penting. Jadi kita kena yakin Islam ni satu masa akan naik. Tidak zaman kita, zaman anak kita. Tidak zaman anak cucu kita, cicit kita. Tapi keyakinan ni kena ada. Dan sebab tu kena bawa semua Islam ni. Kena pertahan, kena berjuang. Walaupun kita tak boleh tengok. Sebab janji Tuhan. Sebab tadi Nabi janji. Kalau kita memikir kat. Oh, tapi 800 tahun jadi kenyataan. Lama mana 800 tahun? Kita pun tak ada hidup. Tak ada hidup. Jadi itu nak royak janji-janji Tuhan. Ya Tuhan ni Tuhan kata akhirnya dia kata kebatilan ni akan hilang lenyap. Fa iza huwa zahikun fayadma'uhu fa iza huwa zahik. Kemudian seterusnya dia kata walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan ingatlah segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik kepunyaan Allah jua. Dan malaikat-malaikat yang ada di sisinya tidak membesarkan diri dan tidak enggan daripada beribadat kepadanya dan tidak pula merasa penat dan letih. Jadi Tuhan royak semua hak ada di langit dan bumi ni hak Tuhan belaka. Tak ada milik manusia, tak ada milik makhluk lain kecuali milik Allah. Dan dia buat mari salah satunya hak ada di langit dan bumi ialah malaikat. Tuhan gambar kepada kita makhluk yang paling setia dengan Tuhan ni ialah malaikat. Sebab dia tak ada nafsu, tak ada apa. Kerja dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk-bentuk yang Tuhan tentukan. Ibadat dia tu macam-macam kalau kita baca dalam kitab. Sini antara yang disebut yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Dan mereka beribadat malam dan siang dengan tidak berhenti-henti. Kerja dia ibadat. Ada sujud semua tak bangun-bangun. Ada yang rokok semua. Ada yang duduk semua. Ada yang diri semua. Tak serupa belakang kerja malaikat ni. Dan semua ni yusabbihuna. Sentiasa bertasbih. Sebab tu antara zikir yang patut kita baca ialah tasbih. Tasbih ni antara zikir yang patut kita baca. Subhanallah, subhanallah contohnya. Dah Nabi ajar dari hadis itu subhanallah wa bihamdihi. Kalau kita baca pagi-pagi 100 kali lepas mai subuh pagi, pahalanya hapus segala dosa-dosa kecil kalau kita buat walaupun sebanyak buih di lautan. Dengan baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. So lagi subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Hak ni yang Nabi sebut dalam satu riwayat, dua kalimah yang ringan di mulut. Kalimatani khafifatani 'alal lisan. Mudah kita nak sebut di mulut. Nak sebut di mulut sudah, tapi berat pada timbangan. Tuhan kasih habibatani ilar rahman, dikasih oleh Tuhan. Lepas tu saqilatani 'alal mizan. Berat pada timbangan Tuhan. Walaupun kata itu mudah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tu ya, bukan panjang. Tapi paling Tuhan suka. Dan paling berat di timbangan Tuhan. Kalau timbang, berat. Bukan timbang dengan dacing tok berai. Timbang dengan neraca Allah. Dacing ni kena beringat juga. Ada bahasa jenis dacing tok berai. Hak tu tak boleh pakai. Hak ni dacing ataupun neraca timbangan Tuhan. Berat walaupun kecil. Barang kecil tapi berat. Nilai dia. Tu nak ayat. Ada barang besar kayak ni. Kalau dia kabu. Kabu ni supik kabu dengan supik garai kecil, mana berat? Berat garai lagi. Garai tu supik ni berat. Tapi kabu marisa supik orang ringan lagi. Tu bandingannya lagu tu. Jadi hal ni paling mudah kita buat. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dan ada setengah ulama kata inilah zikir malaikat. Antara sebab malaikat ni tak perlu makan, tak perlu ni makan ni dia. Dia doa amal zikir ni, itu kenyang dengan begitu. Beri tenaga kepada dia. Jadi mungkin kalau kita pun doa amal semua, kita pun akan diberi tenaga secara rohani oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyaklah hadis-hadis macam-macam lagi. Kata lafaz-lafaz zikir yang disebut. Jadi, antara tugas besar malaikat ni, yusabbihuna al-laila wan-nahara. Sentiasa bertasbih
kepada Tuhan siang dan malam. Tuhan guna kata yusabbihu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni menunjukkan istimrar, berterus bila-bila. Orang putih kata continuous. Ya orang putih ada ke past tense, past present, continuous, apa semua ni continuous. Berterus yusabbihuna. Patu an-nahara sepanjang hari, wal laila sepanjang malam. Mana 24 jam kalau ikut kira kita. Duduk dengan tasbih saja, tak cara muka lain. Tak cara kau muka lain. Wala ya apa ni? La yafturun, dengan tidak berhenti-henti. Ni tu ayat salah satu makhluk yang ada di antara langit dengan bumi ni malaikat. Malaikat ni tempat dia langit, tapi dia ada hak bertugas di bumi. Kalau duduk kita roki atik hijau, kita turut kita lah di bumi ni. Duduk dengan kita. Lepas tu malaikat hafazah duduk dengan kita. Turut kita pergi mana-mana pun. Walaupun dia ni makhluk langit, tapi tugas dia di bumi. Duk jaga kita. Apa kita orang Kelantan, kerja mana? Putrajaya. Contohnya. Orang Kelantan, tapi kerja Putrajaya. Tu nak semua dah faham. Malaikat ni pun makhluk langit. Tapi kerjanya mana? Di bumi. Pasal duk jaga makhluk bumi. Hak waktu hujan tu ada datang. Tapi ada lakung ni. Atas dunia ni, hari-hari. Kena manusia macam-macam. Ni duk kerja dia bumi lah. Kemudian seterusnya Tuhan kata, amit takhazu alihatan minal ardi hum yunshirun. Adakah benda-benda dari bumi yang mereka jadikan Tuhan-Tuhan itu dapat menghidupkan semula sesuatu yang mati? Tuhan tanya balik. Yang ni Tuhan tanya, yakni berhala-berhala yang asal daripada batu, daripada logam dan sebagainya, yang dibuat dari semua oleh golongan kafir itu, dapatkah mereka menghidupkan makhluk-makhluk yang telah mati? Sudah tentu tidak dapat. Jadi hak manusia duk sembah ni, berhala, yang kita guna istilah berhala. Berhala ni boleh jadi kayu, batu, apa lagi, tanah liat, apa ikutlah. Tapi semua ni berhala. Hak manusia sembah selain pada Tuhan ni berhala. Nafsu kita ni boleh jadi berhala kita. Duk sembah nafsu. Pasal turut nafsu. Nafsu kata tak semaya, tak semaya. Nafsu kata curi. Nafsu kata berzina, dia berzina. Nafsu kata buat gotoh, dia buat belaka. Langgar agama pun tak apa. Mana? Berhala kita lah. Nafsu kita tu menjadi berhala. Taghut. Yang kita sembah dengan cara yang kita tidak sedar. Kalau orang pasal cari piti semacam tak kira rasa pala, halah haram. Tak cara semaya ber. Tak cara berapa? Berhala dia lah tu. Piti tu jadi berhala. Dia tak khabar tu. Dia ingat berhala-berhala ni duduk cakur atas mari, atas meja, duduk. Pergi sembuh, gitu duduk. Berhala ni luar. Berhala benda, nafsu kita boleh jadi berhala. Dah Allah ni kalau ni ideologi. Ideologi. Zaman dulu dia panggil akidah. Akidah yang sesat. Zaman ni orang tak kecek mana akidah. Sebab orang moden, dia sebut ideologi. Ideologi sekular, ideologi material, kemudian kapitalis, sosialis, existentialist, positif, macam-macam. Kalau kita ngaji dari ilmu falsafah ni banyak jenis ism ataupun ideologi. Hal ni pun kalau kita pegang, sebab semua benda ni canggah dengan agama. Kecuali dari sudut-sudut tertentu ada benda yang ada kena, tapi asasnya tak betul. Demokrasi ni banyak canggah dengan Islam, tapi ada aspek yang boleh pakai. Tapi ada banyak prinsip dia yang bercanggah. Contohnya ialah ikut suara majoriti. Ini demokrasi. Kita kena turut majoriti. Siapa yang dapat sokongan ramai, itulah betul. Walaupun dia salah. Dia salah. Contohnya kalau kita duduk dengan ramai pokok jenis, pokok liwat. Dia ramai pada kita. Nguni-nguni benar dia. Naik dia jadi presiden persatuan ke apa ke. Benar dia pada bagi kita liwat ni benda buruk dalam Islam. Tapi dah ramai sokong dia. Itu punahnya demokrasi. Itu demokrasi punah situ pasal tak kira gapo, asal ramai sokong. Sebab dulu kita dengar cerita kan, nak sembahyang jemaah kena ngundi. Siapa nak pergi sembahyang jemaah, siapa tak pergi sembahyang jemaah. Ngundi. Sedangkan jemaah ni bagi fardu, wajib. Kecuali orang musafir. Apa siapa ngundi-ngundi? Jadi kalau salah ramah tak sembahyang jemaah, maka tak sembahyang jemaah.
Tu nak ayat masalah demokrasi itu antara masalah demokrasi. Islam dia tak hati ramah. Sore pun kalau betul. Betul lah sepuluh Nabi. Nabi ni mari sore-sore dia. Tapi dalam pandangan agama Nabi tak betul. Walaupun pok saudara dia tak sir ke dia. Waris dia tolak dia apa semua. Tapi dia sore dia. Dia lah betul walaupun sore. Itu cara Islam aja. Kita ni nanti ramah. Kalau kita ambil demokrasi tak betul Nabi ni. Sebab pok saudara dia pun tak sir ke dia. Waris dia pun tak sir. Anak-anak dia tak sir. Nak turut apa Nabi? Kalau kita pakai otak demokrasi. Ni nak ayat. Ada benda-benda yang tak kena. Dan kebanyakan ideologi moden ini. Lah betul lah kau. Sebab asas dia bagaimana? Asas dia bermula dengan materialism. Kalau kita ngaji falsafah. Ism moden ni start dengan materialism. Kebendaan. Yang menafikan aspek rohani. Agama tak ada. Gapo tak ada. Benda ya. Atas benda sebuti. Materialism. Situlah tubiknya sekular, tubiknya kapitalis, tubiknya sosialis, tubik komunis, tubik gapo pucuknya materialism. Faham kebendaan. Situ start bunuh duduk situ. Sebab tu Islam ni Islam lah. Kita tak boleh kata Islam liberal, sosialis Islam, tak boleh. Sebab Islam ni sifatnya Islam. Dia tak ada belaka bagi tu dengan dia ni. Kayak dulu sahur tahun 90 di kalangan negara Arab, hak baru merdeka masa tu kecek sosialisme Islam sosialis. Di Mesir, di Libya, di mana semua kecek sosialis Islam, al-ishtirakiyah, al-islamiyah, mengaruh. Tak kena kena agama. Pahlawan ni tu liberal pula. Liberal ni boleh berlaku. Tak boleh juga dengan Islam. Islam ni Islam lah. Islam ni berdasarkan Quran dan Sunnah. Hak mana Quran kata betul-betul. Hak Quran kata salah. Hak Sunnah kata betul-betul. Hak Sunnah kata salah. Itulah Islam je. Lah ni yang kita kena jaga ni. Lah ni banyak jadi selalu kita ni. Ngaku Islam. Tapi pemikiran. Cara hidup. Tubik, bolok macam-macam. Tu kalau kita kecek kan. Tapi orang marah. Tu lah. Hak penuh pergi konsert tu kan. Hak pakai tudung. Patut bila pakai tudung molek ke apa. Tak pergi lah konsert tu. Tapi hak tu ramai. Antara hak ramai. Time main ngorik pakai main ngorik belakang. Lepas tu hungar lah kau konsert. Konsert pula, konsert yang huru hara. Kalau konsert yang tidak bercanggah atau jaga, ada agama tak apa juga. Ni mari hak mengaruh. Hak kita tahu dah latar belakang dia, gapo dia, duk puja situ. Ni nak ayat antara masalah dalam hidup kita hari ni. Ni bahaya, antara bahaya yang berlaku ni. Dan bukan berlaku di kalangan orang yang tak ngaji agama. Orang ngaji agama pun berlaku. Hak ngaji fakulti Islam. Mikir pun kadang-kadang celaru habis. Habis jadi, orang kata jadi kolej. Maka kasar lah kata jadi kolej. Pasal dia keliru. Dia keliru terpengaruh dengan pemikiran orang. Sebab orang kata tak boleh, tak moden ni. Kalau lagu ni, kita kena moden. Tutup aurat ke apa ni. Kuno. Jomu. Zaman dulu ni. Jadi kita kena turut lah ni. Lah ni ke apa? Buka situ. Buka sini. Habis buka. Buka lah kata kita. Nak pakai malam. Tak boleh orang kata. Ni masalah kita. Dan kita dengar orang kata. Kita dengar orang bukan Islam kata kita. Bukan kita turut agama kita. Orang bukan Islam kata tak sok kecek lah. Barang ni. Ramai model. Kita pun tak sih kata kecek. Itu masalah kita hari ni. Kita ikut orang. Hak kita. Orang lain ada dengar hak kita. Dia tak turut kita. Jadi hari ni kita buat apa-apa. Nak jaga hati orang lah. Ni orang apa kan? Orang kapi maruh kan? Kan orang ni gini kan? Kita orang Islam. Apa kita turut dia? Ni masalah kita ni. Itulah kita pakai mikir lah. Betul lah hari ni. Tak boleh ni. Mati orang bukan Islam kata apa-apa kita kan? Apa nak cara ke dia ni? Kita lah. Ada orang bukan Islam ni pun nak cara kita. Dia nak buat apa-apa, dia cara kita. Dia tanya kita. Dok. Dia nak pakai luar pendek, dia tanya kita. Dia nak pakai luar dalam, mari depan, dia tanya kita. Kita nak pakai jubah pun malu kalau orang bukan Islam. Nak tutup aurat malu. Ya dia mari malam-malam ada pakai luar dalam depan kita. Kita tak kata apa. Patut kita marah. Apa pakai luar dalam depan akunya. Tapi kita dok.
Ni terbalik, jadi terbalik kita hari ni. Dia tak apa. Kita tak boleh. Jadi lagu mana kita jadi orang Islam lagu mana? Orang Islam ni mesti sentiasa ada izzah. Kemuliaan diri dia. Cara dia mikir, cara dia bertindak, cara dia makan, dia cara orang. Dia ikut agama dia. Mulia dia duduk dengan Islam. Islam kata mu tutup orang, tutuplah orang. Orang nak kata gapo, kata gilah. Tapi hari ni tak. Hai tak boleh ni. Tu kadang-kadang suruh malu kan. Nak berpiuh atas kepala pun malu. Tempat orang patut pakai piuh pun. Malu nak pakai piuh. Ada tempat tak patut pakai piuh. Terlibat tali dadah kena igak. Naik mahkamah pakai piuh lembek. Depan tu akil. Tu masalah besar. Rogo anak masuk mahkamah pakai piuh lembek. Allah serabut. Ada hijab pula datang ni. Kau serabut kita tengok. Buat malu orang yang berlaku tu. Ya. Jadi ni orang panggil celaru. Kita orang Islam hari ni hidup dalam celaru. Pasal kita guna neraca orang, nilai kita. Kita kena guna neraca kita. Jangan turut orang. Neraca kita Quran dengan hadis. Tu yang neraca. Betul kita buat Quran hadis. Orang nak kata gila pelik apanya. Ikut kawal lah kawal. Bahasa kita kan, ikut kawal lah kawal dia mau kalu apanya. Kawal tunggu agama kawal, tak okey kawal nak tunggu agama demo. Situ. Tapi hal ni tak berlaku hari ni. Banyak kita defensif, apa dia panggil defensif, kita ngalep kepada pandangnya dan tegur-tegur orang yang bukan Islam. Kita terus kita buat lagu tu. Tak boleh kecek ni buat agama ni orang nanti. Gitu. Itu berlaku kadang-kadang dulu cerita lama kan. Bila kita panggil orang bukan Islam, kita pun jamu arok dia. Kita hidang arok dia. Dia tak minta-minta. Tapi kita kononnya kan nak meraih kita tamu cari arok. Ide. Jadi tak betul lah lagu tu. Jadi sini lah antara benda yang kita nak kait ni, kita kena jaga ni. Sebab benda yang bukan Islam ni, barang yang tak ada nilai belakang tu yang kata. Kalau orang duduk semua belakang tu semua, kalau kita kata kat khoyalai manusia. Manusia khoyal gitu kan. Siapa masa tak boleh buat ke satu. Berala ke apa semua tak boleh buat ke apa satu. Siapa masa tak boleh buat. Kecek boleh lah. Tapi siapa masa tak boleh buat. Akhirnya seru Tuhan juga. Seru Tuhan juga. Jadi orang ni penting. Dan kemudian seterusnya sikit lagi sebelum berhenti. Allah SWT menyebut ni apa ni dasar akidah. Dia kata laukana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Fasubhanallahi rabbil arsyil amma yasifun. Kalau ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan yang lain dari Allah, nescaya rusaklah pentadbiran kedua-duanya. Kedua-duanya masuk langit dan bumi. Maka bertauhidlah kamu kepada Allah dengan menegaskan Maha suci Allah, Tuhan yang memiliki arash dari apa yang mereka sifatkan. Ini hujah akal. Okay? Nabi ini dia bawa Tuhan ni esa. Tuhan kita orang Islam ni esa sifat dia tauhid. Tauhid. Orang yang bukan Islam sembah Tuhan ramai. Orang musyrikin, sebab tu disebut musyrikin. Dalam bahasa kalau kita ngaji antropologi sosiologi dia panggil polytheism. Polytheist. Polytheist ni orang sembah Tuhan banyak. Tuhan ramai. Agama Hindu. Ni agama Cina. Ni agama yang bersifat polytheist. Banyak Tuhan. Ada agama yang bersifat dua Tuhan. Dualism. Iaitulah agama Majusi. Tuhan apa ni dia panggil Ahura Mazda. Ahura Mazda Tuhan baik, Tuhan jahat, Tuhan sial, Tuhan malam, Tuhan cerah, Tuhan gelap. Ada sembah tiga Tuhan macam Hindu, Trimurti, Brahma, Shiva dan Vishnu. Itu tiga Tuhan. Mari Kristian Trinity. Trinity iaitulah Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Al-Qudus. God the Father, the Son and Holy Spirit. Dia serupa dua ni Trimurti waktu Trinity. Tu dua. Lepas tu marilah barulah akidah tauhid. Iaitulah Tuhan yang esa. Jadi Tuhan jawab dalam ayat ni, bapa Tuhan ni esa. Bapa tak boleh dua, bapa tak boleh tiga, bapa tak boleh empat, bapa tak boleh banyak. Ni Tuhan jawab. Kalau ada di langit dan bumi ni Tuhan hak lain, la fasadata,
musnahlah langit dengan bumi. Sebab apa? Sebab masing-masing nak buat kerja masing-masing. Sama-sama Tuhan balah. Balah lalu sama-sama Tuhan. Tuhan langit nak lagu ni, Tuhan bumi nak lagu ni. Pak kalau langit ada dua Tuhan, balah pula tu. Mula-mula balah berebut tara, mu nak duduk di mana? Li ulu ke li ili. Ha sudah. Masalah. Bumi lagu tu juga, mu nak ambil tara mana? Biasa mula-mula tara dulu berebutnya, terbuk tara. Lepas berebut tara tu, mulalah pergi muka lain. Jadi tak ambil semua dunia ni. Hacur lebu. Pada Tuhan yang balah. Tak ada orang yang balah. Maka sebab tu logik yang dipakai oleh agama Islam ni ialah Allah ni hanya esa. Bahasa mudah satu, tapi bahasa yang tepat esa. Saya ya. Tak boleh ada dua, boleh ada tiga. Barulah ambil, barulah teratur perjalanan langit dengan bumi. Sebab Allah selalu sebutlah. Steril kereta ni so ya. Kita ngaji sekolah memandu tak ada lesen pun, instruktor ni tak ada steril dengan dia. Dia ada break. Break dua. Break dia so, break orang belajar so. Steril so ya. Bapa tahu kau instruktor. Bapa tak pasal kereta steril. Dah break boleh pasal? Bapa tak pasal? Tolih lah kereta ni, dia kena ada so steril ya. Gong apa sampai dua steril. Tu no ya. Setara tu kita nampak dah. Kereta ya, kereta pula kancil. Lain kalau belajar bawa mesti. Ni kancil pun kena so ya juga steril. Tak boleh dua. Maka pentadbir langit dengan bumi yang kita panggil Allah, Tuhan ni kena so. Tu cara Tuhan berujuh secara logik. Sebab tamu kata Quran ni dia nakli dan dia akli sekaligus. Jangan kita duk cari dalil akal lain pula. Quran dengan hadis cukup dah. Kalau kita faham molek Quran dengan hadis, situlah naklinya, situlah aklinya. Apa kita duk cari lain seolah-olah nah Quran dengan hadis ni tidak logik, tidak akli, tidak rasional. Sampai kita terpaksa cari hujah lain, tak betul lah kita. Tak betul kita. Jadi kita menafikan kesempurnaan nas. Nah Quran hadis ni sempurna sifat dia. Sebab tu dia logik dan dia juga nakli. Situ nak penting. Sebab ada setengah orang tu, tak boleh pakai Quran hadis ni nak cari logik akal. Quran tu sendiri logik dah. Sebab Quran ni tu lewat turun tuju kepada manusia. Kepada apa? Akal manusia. Manusia ni ada akal. Sebab tu kalau dia mikir, dia nampak ni, dia terima Islam. Orang cerdik-cerdik ngaku terima Islam belaka. Hak bodoh yang tak ikut Islam. Orang cerdik nampak kebenaran agama ni. Dia tahu, mungkin dia ngaji. Dia baca, dia faham dah. Tapi kalau kita bodoh, memang kita harus terima. Orang tak cerdik kadang-kadang dengan lawyer dia lawan lagi. Dia pandai dia pada lawyer. Ada orang lagi tu bergeger dengan lawyer. Padahal cerdik lawyer ngaji. Dia tak ngaji. Balah dengan arkitek. Ya dia buat sarang burung pun renyuk. Buat sarang burung tu renyuk dah. Nak balah dengan arkitek. Nak sabuh kau. Ni tapi itulah perangai manusia kadang-kadang tu. Jadi hak jenis lawan Nabi dan Rasul ni kebanyakan aja tahu tu. Sebab tu Quran sebut walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Kebanyakan manusia ni tak tahu. Guru saya kata bahasa jahil. Profesor Syed Najib mudah. Dia kata manusia ramai ni kebanyakannya jahil. Kecek barang dia tak erti. Berujuh dengan barang dia tak ada ilmu. Sebab tu saya sebut dah walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Kebanyakan manusia ni tak erti. Tapi hak tak erti itulah bahasa kuat. Hak bekil yang kata bekil kuat tak erti tu. Sebab tu orang lagu ni tak boleh nak bahas baik elok ke dia. Baik elok ke dia. Tapi kita bahas jatuh bodoh pakai tu. Nak ayat. Contoh paling mudah ke dia. Ni cerita hadis palsu. Zaman Ahmad bin Hanbal. Anak murid dia salah seorang nama Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in ni salah perawi hadis yang masyhur. Jadi satu kali dia pergi satu masjid. Orang duduk mengajar. Dia zaman dulu dia panggil kusos. Kusos ni orang jenis duduk mengajar di masjid bawa cerita. Macam-macam cerita pelik-pelik. Nak seorang pakat liku ni. Nak susuhu. Dia panggil kusos. Kusos ni banyak mereka hadis-hadis palsu. Terutama di kawasan Iraq, di Kufah Iraq ni, di apa ni, kawasan itu memang banyak. Jadi kali dia berhenti di masjid. Luar pada kapur dia lah kalau kita bukan kapur kita. Dia berhenti nak singgah maya. Dia dengar orang itu mengajar. Kusos dia mengajar. Wak mari hadis. Mari hadis sebut hadis, dia riwayat daripada dia.
An Yahya bin Ma'in gini dia dengar. Ya aku tak je dengar dia kata hadis. Dia sendiri tak je dengar. Kalau duk oi dah khoyak agak dia pun tak sedap lah muka duk jual nama gini sedekah dia tak riwayat hadis. Lalu dia bangun depan ramai-ramai dah tak tahan dah ni. Tak boleh kena betul dia kata tidak bunuh habis orang. Dia betul dia kata saya nak tanya dia kata hadis ni tuan ambil mana dia kata. Tanya orang tu sebab tuan sebut nama saya Yahya bin Ma'in. Saya ni tak ada riwayat hadis ni. Aja saya tak aja sebut dia kata hadis. Macam mana kata saya sebut? Tapi nak oyak. Bahasa jenis auta kau betul. Oh dia kata apa? Mu sore kau nama lagu tu. Dia pergi jawab lagu tu. Mu sore kau nama Yahya bin Ma'in. Orang lain buat ada nama serupa dengan mu. Tengoknya kona. Padahal dalam bidang ilmu hadis ni tak ada sore tu yang nama tu nya. Hak ulama masyhur. Tapi nak oyak otak dia pergi pusing. Bila Yahya bin Ma'in dengar, dia pun cuikkan dia. Mari kita balik. Tak tebing orang lagu ni kata. Tak benar kita. Balah dengan orang bodoh. Ha tu nak ayat orang bodoh ni lagu tu lah. Auta. Tapi bodoh. Ha bodoh bahasa keraking. Ha tu nak ayat ni antara masalah kadang-kadang. Hari ni pun lagu tu kadang kita tengok nulis dalam Facebook, dalam gapo semua pun lagu tu. Ha ni saya terbaca orang atas. Dia komen Imam Syafi'i. Oh, dia kata Imam Syafi'i pun tak pasti dengan ilmu dia. Sebab tu dia ada kau kodim, kau jadi. La ilaha illallah. Boleh nak kata. Nak kata utinya dia. Imam Syafi'i itu ada kaul kodim dengan kaul jadi ni sebab tempat lain-lain, suasana berbeza, keadaan tak sama. Jadi dia ijtihad dia berdasarkan keadaan yang ada. Bila mari ke Iraq, daripada Iraq dia pergi ke Mesir. Pergi ke Mesir ni suasana lain. Lepas tu ada maklumat-maklumat baru yang dia boleh. Jadi sebab tu dalam mazhab Syafi'i ni ada qaul qadim, qaul jadi. Qaul qadim tu di Iraq. Pandangan lama dia. Bila dia pergi Mesir, banyak pendapat dia ni berubah. Hak ni tak apa sebab ijtihad. Ijtihad ni sebab berdasarkan maklumat ada pada kita. Bila kita dah temu maklumat baru, lain dalam pandangan kita, nya kesimpulan kita. Tapi dia boleh royak Imam Syafi'i pun tak yakin dengan ilmu dia. Allah kata belakang pakai orang mana. Agak-agak bukan orang kalau sepolah. Malu kita baca. Ada dia mata. Saya baca tu kata makhluk mari mana lah lagu ni. Nak menulis dia tu. Nak menulis dalam Facebook. Tak tahu gapo ilmu tak ada mengaji dok. Apa kasih amat lah. Kasih amat nulis buku teori hadis kan. Dia tolak hadis Nabi ni dia kata sebab tak munasabah hadis ni ada berapa ratus ribu. Kalau Nabi ni kecek 1 minit kata tak cukup lagi dengan jumlah hadis tu dia kata. Jadi ulama kata hadis ni ada berapa ratus ribu. Nabi kecek bila? Dengan umur Nabi hidup 10 tahun di Mekah tu, di Madinah tu. Dia kira logik dia. Dia tak reti hadis-hadis ni ulama kira ni berdasarkan perawi, rantai perawi lain dia mari kok mana. Sebab kadang-kadang satu hadis dia ada 10 riwayat. Satu hadis ada 10 riwayat. Orang ni royak, orang ni royak, orang ni royak, ada 10 orang royak. Jadi dalam ilmu hadis, bila ada 10 orang riwayat satu hadis, dia panggil 10 hadis. Hadis tu lah, tapi 10 riwayat. Lain ni mari daripada mana? Orang ni royak. Hak ni orang ni. Jadi bila-bila ada 10 orang royak. Jadi dia panggil 10 hadis. Sebab tu jumlah hadis ni banyak ratus-ratus ribu. Bukhari sendiri kadang-kadang dalam kitab dia sah hadis dia ada 10 riwayat. Dia waktu ambil belakang tu, boleh. Hadis tu lah. Jadi kasih amat ni kerana jahil, tapi matilah tak sedap sebut orang mati ni. Dan jahil dia kata tak logik hadis ni ada ratus-ratus ribu, seolah-olah Nabi ni setiap setengah minit kecek, satu saat kecek. Tak kerja buat dia kata Nabi. Nak royak jahil. Komen dengan jahil. Komen dengan tidak ada ilmu. Orang lagu ni hok jadi masalah dalam hidup. Berkecek dengan bighairi ilmin. Tuan sebut ada manusia tu. Ada orang ni bakit bahas bab Tuhan ni, bighairi ilmin, dengan tak ada ilmu. Tak ada kitab, tak ada rojokkan. Guna akal semata-mata. Kok banyak duk nulis dalam Facebook apa kok jenis lagu ni. Kalau kita bahasa jenis khetok, otak khetok. Bahasa jenis otak ketok ni banyak ada nulis. Nak kata kesok,
Kalau accident ni bahasa jenis kereta. Tubik-tubik tak cukup saya otak ni. Hak tu hak banyak masalah. Hak ni jadi masalah dalam hidup hari ni. Tapi berani nulis. Komen situ. Tok peti dia komen lagi. Pak kita hak lebih kurang pun turut dia. Betul juga. Jadi hebat kau itu pada tok peti. Walaupun tok peti ni tidak maksum. Dia orang. Ada salah, ada silap dia. Tapi kita kena reti. Nak kritik ni biar orang hak standing ilmu dengan dia. Kalau tidak lebih kau biar standing. Jadi kalau kita tak standing ilmu dengan tok peti, kita nak bahas kat mana? Terima je lah. Orang yang nak bahas ni, orang yang standing dengan dia. Ilmu serupa dengan dia. Baru boleh bahas. Ataupun hak lebih pada dia. Orang yang kita tak boleh tebing. Nak main boxing pun dia ada kelas dia. Lightweight, bantamweight, featherweight, heavyweight. Mak Ali, Joe Frazier, Mike Tyson tu jenis heavyweight. Kita ni kalau pergi tak ada kelas, kita tak boleh masuk. Dia kelas paling bawah lightweight. Lepas tu featherweight, bantamweight, heavyweight tak tinggi sekali. Heavyweight, berat. Ada berat berapa kilo tu. Nombok dia berapa kilo. Tu nak ayat. Tu pun ada kelas. Orang tu alim pun lagu tu juga. Ada kelas dia. Ada orang alim lah tapi kelas ni. Ada orang alim kelas ni. Ada orang alim kelas ni. Alim belakang. Ulama belakang. Tapi ada kelas dia. Kalau kita ngaji, jauh 1, jauh 2, jauh 3, jauh 4, tingkat tes 1. Ngaji belakang kata. Tapi munduk kelas tu berapa? Tak kira tingkat tes 1 nak pergi bahang dengan tingkat tes 5. Dia tingkat tes 1, cerdik lagu mana tak kira boleh bahang dengan tingkat tes 5. Sebab kelas lain. Dia kena sama-sama tingkat tes 5 juga ataupun tingkat tes 6 bawah. Baru boleh bahang dengan tingkat tes 5. Kalau buat tingkat tes 1 tak suka kau orang. Dia bagi juga nak supaya hebat agama ni tak mari buat agama habis orang nak kecek. Guru saya pula dia marah benar. Apa dia menyupuh oleh kelas. Dia kata bila mari buat agama ni menatai beruk pun nak kecek. Kejut kita dalam kelas ni masa universiti. Lepas tu dia mengajar nak arah dok. Beruk pun nak kecek buat Islam dia kata. Tak erti berapa dia tak kecek. Pasal celupa. Manusia ni celupa tak tahu kedudukan dia mana. Nak kecek macam. Dia tak erti pun dia kecek. Siapa dia kata gitu? Natai beruk pun nak kecek. Jadi sebab tu saya ni mulut uduh juga. Sebab tu guru saya pun mulut uduh. Nunggu untuk guru ampun. Allah ya rahmat mati dah dia. Dia ni memang alis. Kita tak suka dia tubik dalam kelas. Oh, kejut kita. Kau kita hormat benar ke dia. Dia nak angin tu. Menatai dia kata. Beruk pun. Mati dah kat dia. Mati dah. Allah ya rahmat. Antara guru yang hebat lah. Baik. Pergi sikit lagi dah. Kemudian dia kata lagi. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alu. Apa boleh berhenti sini. Ayat 23. Dia. Iaitu Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan. Sedang mereka lah yang akan ditanya kelak. Iaitu Allah amat berkuasa melakukan sekehendaknya. Tidak ada sesiapa pun yang boleh menyoal tentang apa yang dilakukannya. Bahkan manusia dan makhluk-makhluk yang lain yang akan disoal satu persatu tentang apa yang mereka lakukan. Jadi dalam hidup ni kita kena redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh nak tanya Tuhan nak mati, nak wi sakit, nak buat gapo gato ni, hak tu kehendak dia yang kita tak boleh nak bahas. Tu masuk la yus'alu. Tidak boleh ditanya amma yaf'alu, benda hak dia buat. Wa hum yus'alu, kita makhluk ni ditanya esok di akhirat. Apa buat gitu? Bapa buat gini, bapa buat gitu, Tuhan tanya kita. Kita nak tanya Tuhan tak boleh. Tuhan kita nak tanya Tuhan bapa ni ambil orang ni muda lagi mati. Bapa orang ni sakit sedangkan dia je tak boleh. Bukan kerja kita, bukan bidang kuasa kita. Terima dengan redha dan minta hak molek sokmo dengan Tuhan. Insya-Allah Tuhan akan beri hak paling baik kepada kita. Hak baik ni kita tak tahu apa baik untuk kita. Kita manusia mungkin mikir ni baik. Tapi Tuhan dalam pertimbangan Tuhan tak. Ada orang apa kita kan kalau kita aku kalau pitih banyak. Kita rasa baik gitu tapi Tuhan tengok leh dia mungkin ni kalau pitih buat nak. dia rajin pergi masjid tu kita ada pitih. Tama-tama tanya orang jam gula kambing apa dia pergi sokmo. Saya tak ada pitih. Jadi makan free dia. Tapi terang kalau ada pitih, lekeh gula kambing aku makan steak. Okay? Lagu tu kan. Duit 5 riyal ya ke anak aku. Aku 20 riyal sehari ke anak aku. Lagu tu lah. Tuhan dia tahu pada kita tak tahu.
Jadi kena terimalah Tuhan beri. Cuma kita minta molek sama. Minta dengan Tuhan ni molek. Tuhan takdir yang terbaik. InsyaAllah hak mana Tuhan beri, itulah terbaik untuk kita. Tuhan sedia banyak lagi ganjaran pada masa akan datang. Jadi kita berhenti setakat tu dulu panjang. Malam ni galik sikit. Mudah-mudahan boleh memberi manfaat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma. Rabbana hab lana hukma wa ahikna bis solihin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.